الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita menyambung bacaan dalam buku Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Masih lagi dalam bab tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat pula bagaimana tawaduk dan menjaga kemuliaan diri dalam kalangan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pertama sekali ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah adalah wanita Arab yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah ruah dan barakah. Dia menguruskan sendiri hartanya yang banyak itu. Dia memilih berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan pemuda-pemuda Arab lainnya. Kerana dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kepribadian yang mulia. Perkahwinannya dengan baginda terjadi ketika baginda sedang memerlukan pekerjaan. Sejarah Khadijah ini ada khilaf jugalah berkenaan dengan berapa umur Khadijah ketika mengahwini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah benar umurnya memang 40 tahun atau hanya tua beberapa tahun sahaja daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pandangan mengatakan bahawa umur Khadijah itu sekitar 28 tahun sahaja ketika berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi yang masyhurnya 40 tahun lah, iaitu 15 tahun lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah sepanjang usianya itu dia telah pernah berkahwin 2 kali dan mempunyai 3 orang anak, dan 2 daripada anaknya itu memang menjadi sahabat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah dengar nama-nama anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Khadijah ini. Sebenarnya mereka merupakan antara yang terawal memeluk Islam. Seperti contoh, salah seorangnya bernama Hindun bin Abi Halah radhiyallahu anhu. Hindun itu boleh nama lelaki ataupun nama perempuan. Cuma kat Malaysia ni kalau Hindun tu perempuan lah. Dia sebenarnya nama seorang lelaki. Itu antara anak Khadijah dengan suaminya yang terdahulu, dengan suami-suami yang terdahulu, dan memang menjadi persahabat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini dikurniai dengan kekayaan hasil bisnesnya yang begitu banyak, sehingga kan kalau dia hendak berkahwin dengan sesiapa sahaja dalam kalangan orang-orang kaya itu boleh, tidak ada masalah. Bahkan dikatakan Abu Lahab pernah meminang untuk memperisterikan Khadijah, tetapi tidak diterima oleh Khadijah. Tiba-tiba berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang hidupnya dalam kemiskinan, dalam keadaan kemiskinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah orang kata apa daripada keturunan miskin, keturunan bangsawan, tetapi kerana tinggal dengan Abu Talib yang punya anak ramai, dan Abu Talib juga seorang yang tidak pandai berniaga, Jadi itu sebabnya Abu Talib itu menjadi miskin berbanding dengan adik-beradik yang lain. Sedangkan Abu Lahab kaya raya. Sedangkan mereka itu adalah adik-beradik satu bapa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya
ada tarbiyah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuknya. Sebab itulah tinggal dengan Abu Talib. Dan bila tinggal dengan Abu Talib, dengan anak yang ramai, dan hidup Nabi Muhammad SAW juga adalah amat, kita kata apa, amat sederhana ataupun miskin tadi. Dalam pada itu Nabi Muhammad SAW juga seorang yang ringan tulang, rajin bekerja dan rajin bergaul dengan masyarakat. Ini ciri Nabi Muhammad SAW sejak daripada usia mudanya lagi. Dan keadaan ini telah menarik perhatian Khadijah apabila beberapa kali diamanahkan untuk menguruskan perniagaan. Ternyata Nabi Muhammad SAW seorang yang bijak dalam pengurusan perniagaan itu, sehingga akhirnya Khadijah menyatakan hasrat untuk berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau dia nak berkahwin dengan orang yang kaya-kaya dalam kalangan para peniaga masa itu, dia boleh saja sebenarnya, ya. Itulah antara contoh tawaduknya Khadijah radhiyallahu anha, yang walaupun pada masa itu belum lagi menjadi isteri seorang Rasul, ya. Tapi Khadijah digelar Tahirah. Kenapa Khadijah digelar Tahirah? Ada beberapa sebab. Pertama ialah kerana dia tidak pernah berzina, ya. Dia tak pernah terdedah dengan zina. Jadi itu antara sebab kenapa Khadijah itu seorang yang suci, digelar sebagai perempuan yang suci. Yang kedua, dia tidak pernah menyembah berhala. Ya, dalam masyarakat Mekah jahiliah pada masa itu, dia tidak ada kalangan yang tidak menyembah berhala. Maka itu salah satu sebab Khadijah digelar sebagai Tahirah. Yang ketiga, dia tidak pernah memakan riba. Ya. Bila sebut bisnes, maka tak boleh lari pada riba pada zaman itu, ya. Bahkan bila turun ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, apa sebab turunnya ayat sedemikian, ya? Mesti ada sebab dia, ya? Sehingga Allah Ta'ala menekankan halalnya jual beli, haramnya riba. Sebab pada masa itu mereka menganggap riba ini juga salah satu daripada bisnes sebenarnya, ya. Dan antara tokeh riba terbesar pada masa itu ialah adik-beradik ataupun anak-anak Abdul Muttalib sendiri, Abu Lahab, Al-Abbas, ini semua ni tokeh-tokeh riba sebenarnya, ya. Jadi bila mereka ni nak musim nak berdagang ke Syam, musim panas mereka akan berdagang ke Syam, musim sejuk mereka akan berdagang ke Yaman, ya. Hidup mereka sentiasa mobile, ya. Hidup mereka sentiasa bergerak, bukan duduk setempat saja, ya. Jadi mereka ini akan mula terlibat dengan riba bila nak mendapatkan modal bisnes tadi. Jumpalah dengan orang-orang kaya ini, sehingga orang kaya ini bagi hutang, bagi pokok dengan bagi bunga sekaligus, kan? Sehingga satu tahap bila mereka gagal membayar hutang mereka dengan bunganya sekali ini, maka bisnes mereka akan diambil alih oleh orang-orang kaya tadi. Inilah kehidupan Abu Lahab dan lain-lain tokeh riba yang ada di Mekah pada masa itu. Tetapi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ini, sejak zaman jahiliyah lagi pun dia tidak mengamalkan riba. Ini salah satu sebab kenapa dia dipanggil Tahirah. So dia hidup macam mana? Ya, dia hidup nak kaya macam mana? Pada masa itu sudah ada istilah kumisyah. Ya, kumisyah ni commission lah. Ya, maknanya kamu bawa barang aku, kamu berniaga, ya, dengan maka berapa untung kamu dapat kumisyah tadi. Dan ada juga caranya dia buat secara mudharabah, iaitu secara berbagi untung. Jadi tak lahir istilah riba dalam bisnes Khadijah ni tadi. Sebab itulah juga Rasulullah SAW bila mendapat gambaran ataupun hint daripada Khadijah ini bahawa Khadijah berminat untuk menjadi isteri kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga menerima, sudah pastilah ada sebabnya. Inilah antara sebabnya. Berbanding dengan orang lain, Khadijah ternyata Tahirah, seorang yang suci dari segi i'tiqadnya, akidahnya, suci dari sudut diri peribadinya, dan juga suci dari sudut rezekinya, iaitu tidak mengamalkan riba ni tadi. Inilah antara gambaran untuk kita faham kenapa dalam bab tawaduk diserlahkan berkenaan dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ya. Kisah ini bermula ketika Abu Talib yang menghadapi masalah ekonomi mencadangkan baginda menjadi pekerja Khadijah.
Abu Talib menyarankan Nabi Muhammad SAW menolong menjual barang dagangan Khadijah dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahi mereka rezeki yang melimpah hasil keuntungan perniagaan tersebut. Jadi Rasulullah SAW ini dia pergi dengan Khadijah, memang dia ambil komisiah pada masa itu, dan ternyata keuntungan yang di Nabi Muhammad SAW amat besar, tak pernah diperoleh oleh orang lain. Jadi dia letaklah seorang pembantu dia, ya, pembantu dia bernama nama tak tahu, tapi gelaran, iaitu Maisarah. Maisarah ni gelaran kepada pembantu Khadijah tadi, yang bermaksud orang yang sentiasa mempermudahkan orang lain, daripada perkataan Yusra, ya. Jadi lahirnya Maisarah. Jadi Maisarah ini tak dapat dikesan adakah dia sempat memeluk Islam atau sebaliknya, kerana dia nama dia tu pun adalah gelaran sebenarnya. Dia bukan nama sebenar Maisarah ni, ya. Sebab tu kita boleh letak nama Maisarah ni kepada lelaki pun boleh, nama perempuan pun boleh juga, sebab dia bukan nama, dia adalah gelaran. Ia bermaksud mempermudahkan orang. Jadi Maisarah ini telah dihantar oleh Khadijah untuk mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak suruh jadi kita kata nak tengoklah, macam pemantau begitu. Pemantau tengok kokoknya Nabi Muhammad ini tipu ke apa ke dan sebagainya, dan semua dilaporkan. Dan apabila dilaporkan kepada Khadijah, ternyata Khadijah begitu terpegun dengan laporan yang telah diberikan oleh Maisarah tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berurus niaga dan juga bermuamalat itu tadi, ya. Ibnu Sayyidin Nas menceritakan kisah ini secara panjang lebar dalam kitabnya Uyunul Athar fi Fununil Maghazi wa Siyar. Dalam kitab tersebut dikisahkan bahawa di kalangan bangsa Quraisy, Rasulullah SAW terkenal dengan julukan Al-Amin, dan baginda diberi julukan ini kerana kejujuran dan perilakunya yang mulia. Waktu itu, waktu mula-mula Nabi Muhammad SAW diberi julukan Al-Amin ini, umurnya 15 tahun, pada usia 15 tahun. Suatu hari Abu Talib berkata kepadanya, ini dipetik daripada kitab Uyunul Athar tadi, ya. Wahai putera saudaraku, aku adalah seorang yang tidak punya harta. Keadaan sekarang ini sangat sulit bagi kita, dan umurku semakin tua dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Kita juga tidak punya barang dagangan. Sekarang ini ada kafilah dagang yang hendak pergi ke Syam. Jadi bila tiba musim nak berangkat ke Syam dan juga ke Yaman ini, orang-orang Quraisy pada masa itu memang rasa macam galak sangat kalau tak dapat pergi ke Syam tadi, tak dapat berniaga. Itu semangat orang-orang Quraisy pada masa itu, ya. Dan Abu Talib ni bukan tak pernah berniaga, pernah. Sebab itu peristiwa bertemu dengan Padri Buhairah tu kan, Padri Buhairah tu tadi pada masa Abu Talib sedang dalam perdagangan ke Syam lah. Sebenarnya ada pengkaji mendapati Rasulullah SAW tak disembunyikan pun, ya, tidak disembunyikan pun, seperti mana nasihat Padri Buhairah itu tadi. Bahkan kisah itu pun tidak berapa tepat sebenarnya. Betul ke tidak pernah seorang padri melihat Nabi Muhammad SAW ketika dibawa oleh Abu Talib dan berpesan supaya jangan keluarlah. Kalau keluar budak ni kena bunuh. Seakan-akan kita bayang Nabi Muhammad itu terperuklah dekat Mekah. Hakikatnya Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Talib sentiasa keluar berniaga ke Syam. Bukanlah kata terperuk di Mekah tak keluar-keluar, tiba-tiba sekali itu bawa barang dagangan Khadijah dengan jumlah yang besar. Jadi cerita tu seakan-akan tak logik. Macam mana orang tak pernah berniaga, tak pernah keluar, tiba-tiba sekali keluar dah jadi. Rupanya memang itu rutin orang-orang Arab sebenarnya, ya. Cuma kali ni Abu Talib dah surrender dah. Dia kata, aku pun dah tua, dah tak larat, bisnes pun memang tak jalan, modal pun tak ada, so sekarang ni kamu pergilah bekerja dengan Khadijah, ataupun bawalah barang dagangan dia, ambil komisen dengan dia. Itu cadangan Abu Talib. Sebab tahun ni memang tahun dia tak boleh nak, orang kata apa, cannot go lah habis modal lah. Itu cerita sebenarnya. Sekarang ini ada kafilah dagang yang hendak pergi ke Syam.
biasanya Khadijah mencari orang daripada kaummu ini, iaitu kaum Quraisy lah, untuk menguruskan kafilah dagangnya dengan upah yang lumayan. Bagaimana kalau kamu menawarkan diri bekerja dengannya? Kalau kamu mahu, aku akan menyampaikan hal ini kepadanya, meskipun sebenarnya aku berat hati kamu pergi ke Syam, ya, kerana aku juga khawatir kamu bertemu dengan orang-orang Yahudi, ya. Namun apa lagi ikhtiar kita? Jadi Abu Talib memang ada rasa bimbang jika bertemu dengan orang-orang Yahudi ini tadi, ya. Baik, Khadijah binti Khuwailid adalah wanita mulia yang kaya. Sudah menjadi kebiasaannya mengirim barang dagangannya ke negeri Syam seperti yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Quraisy lainnya. Bagi tujuan itu, dia mengupah orang dengan upahnya berdasarkan keuntungan penjualan dan peratus yang disepakati sebelumnya ataupun dikenali sebagai mudharabah. Itu salah satu teknik perniagaan pada masa itu selain daripada komisyah, mudharabah juga, ya. Rasulullah SAW menyanggupi tawaran bapa saudaranya itu dan berkata, semoga dia mengutusku melakukan pekerjaan itu. Perkara ini pun disampaikan kepada Khadijah, dan Khadijah yang sudah sering mendengar cerita tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, sifat tawaduk dan kemuliaan akhlaknya, memutuskan memilih baginda pergi ke Syam dengan membawa barang dagangannya. Dan dia berkata kepada baginda, yang mendorongku memilihmu adalah kejujuranmu dan kemuliaan akhlakmu, dan aku tidak memberi kamu upah 2 kali ganda daripada upah yang biasa diberikan kepada orang lain. Khadijah dengan tegas mengatakan, tidaklah kerana kamu ini anak orang mulia daripada Bani Hashim dan sebagainya, maka kamu akan dapat 2 kali ganda upah, tidak. Tapi aku memang tertarik dengan berita kejujuran kamu ini, maka aku lantiklah kamu sebagai pembawa barang daganganku, dan dalam masa yang sama upah sama seperti orang lain lah. Dan Rasulullah SAW menyanggupi tugas itu. Kemudian baginda menemui Abu Talib dan menceritakan semuanya, dan Abu Talib berkata, sesungguhnya ini adalah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala untukmu. Rasulullah SAW pun pergi ke Syam bersama Maisarah, salah seorang hamba sahaya Khadijah. Dan sebelum pergi, bapa-bapa saudara baginda berpesan kepada orang-orang yang berangkat ke Syam supaya menjaganya dengan baik. Ketika baginda dan Maisarah tiba di pasar Basrah, pasar Basrah, dan sekarang pun bandar Basrah ini masih kekal utuh lagi. Mereka berehat di bawah sebatang pokok berhampiran dengan biara yang dikenali oleh yang dijaga oleh seorang rahib bernama Nustur, ya. Rahib tersebut yang sudah mengenali Maisarah bertanya kepadanya, siapakah orang yang berehat di bawah pohon itu? Maisarah menjawab, orang Quraisy penduduk Mekah. Rahib itu berkata, tidak ada orang yang berehat di bawah pohon itu kecuali seorang Nabi. Sebab tak ada orang pun, maknanya itu petanda daripada kitab 3 kitab terdahulu tu memang sebenarnya cerita pasal Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga kan dalam Al-Quran surah Ali Imran menyebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Sebab dalam kitab-kitab terdahulu itu detail pasal Nabi Muhammad SAW, ya. Baik. Jadi salah satu petanda ya Rahib Nustur ini dekat dengan pasar Basrah ini, dekat-dekat nak sampai ke destinasi dah kiranya, petandanya siapa yang berteduh di pokok itu adalah petanda dia memang Rasul. Jadi sebelum ini katanya tidak ada orang pun yang pernah berteduh di bawah pokok itu. Wallahu a'lam, ya. Apakah di matanya ada warna kemerah-merahan? Itu yang ditanya oleh Rahib Nustur kepada Maisarah, dan kata Maisarah, ya betul. Rahib itu pun berkata lagi, berarti benar dialah Nabi terakhir, kalaulah saya dapat bersamanya ketika dia diusir oleh kaumnya nanti. Kemudian Rasulullah SAW pun tanpa tahu tentang ngomelan daripada Rahib Nustur tadi, terus meneruskan tugasnya. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke pasar Basrah dan menjual barang dagangan yang dibawanya. Ketika sedang menjual barang dagangannya itu, baginda berselisih pendapat dengan seseorang berkenaan harga suatu barang, dan orang itu bersumpah dengan menyebut nama Lat dan Uzza, dan Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang itu,
saya tidak mahu bersumpah dengannya menggunakan dua nama itu. Apabila saya melintasi dua patung itu, saya tidak pernah memerhatikannya. Dan orang itu berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Kemudian orang tersebut membawa Maisarah menjauh dan berkata kepadanya, dia adalah seorang nabi dan para pemimpin agama kami menemukan sifat-sifatnya dalam kitab suci mereka. Jadi ada seorang hamba Allah ni pergi berjual beli dengan Nabi Muhammad SAW. Saja dia nak test, lalu dia pun bersumpah dengan harga barang. Tak boleh, dia kata, harga macam ni tak boleh, dia katanya. Orang Arab ni dalam bab bersumpah ni mudah sangat. Wallahi, sikit-sikit wallahi. Tapi Arab Malaysia, bila dia mari Malaysia, dia tahu pula simpan wallahi dia tu kan. Kalau kat sana tuan-tuan, kalau dekat negeri mereka, kita minta nak tawar harga sikit je, tak boleh, dia kata, harga ni dah tak boleh kan. Tak untung, dia kata. Kita untung lagi, kita kata wallahi tak untung, kata. Itu jadi jadi Nabi Muhammad SAW memang telah menegah kita semua jangan bersumpah. Al-Quran pun telah menegah kita bersumpah nama Allah ini dengan perkara-perkara murahan. Sebenarnya tak ada sumpah. Sumpah-sumpah ni sesumpah tiada. Jadi bila dia bertumpah tu, wallata wal uzza, katanya, harga barang ni begini. Kamu nak bersumpah ke tak? Nabi Muhammad SAW kata, Aku tak mau bersumpah dengan nama itu, dan aku tak pernah sujud ataupun tunduk pada dua nama ni, dua berhala ni. Ketika aku lalu pun aku tak pernah memerhatikannya, kata Nabi Muhammad SAW kepada orang yang ajak bersumpah pasal harga barang tu tadi. Lalu orang itu pun sebenarnya tak nak beli pun, dia nak test sebab dia melihat petanda-petanda yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu. Lalu dia pun ajak Maisarah pergi jauh sikit. Dia kata apa? Dia adalah seorang Nabi. Para pemimpin agama kami menemukan sifat-sifatnya dalam kitab suci mereka. Ada ciri-ciri itu tadi. Maisarah mengingati dengan betul kejadian ini, dan setelah urusan dagangan selesai, kafilah dagang Quraisy pun kembali ke Mekah. Dalam perjalanan, Maisarah selalu memperhatikan Rasulullah SAW, dan ketika matahari sangat terik, Maisarah mendapati baginda yang berada di atas untanya selalu dilindungi oleh malaikat. Dan semasa perjalanan itu, Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan rasa cinta di hati Maisarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Maisarah bagaikan pembantu baginda yang setia, sedangkan tugas dia untuk memantau Rasulullah SAW bertukar jadi pembantu pula. Ketika rombongan kafilah Quraisy sampai di banyak sebutan, Murru Zahran pun boleh, ataupun disebut juga Marra Zahran, di daerah yang paling hampir dengan kota Makkah, Maisarah berkata kepada Rasulullah SAW, kamu sahaja yang melaporkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada Khadijah, dan dia sudah mengetahui perilaku kamu. Jadi Maisarah tak nak laporkan, pergilah lapor sendiri, aku tunggu kat sini. Sebenarnya dia nak supaya Rasulullah SAW berdepan dengan Khadijah, dan selepas tu baru dia beritahu. Jadi maknanya Khadijah tengok dulu. Jadi dia tahu dah Nabi Muhammad untung sekian. Jadi sebab itu dia kata, kamu je lah beritahu. Kamu beritahu. Jadi Rasulullah pun pergi dengan lurusnya jumpa Khadijah, beritahu bahawa katalah barang dagangan untung 10,000 dinar kali ni, dengan sen-sennya sekali, dengan dirhamnya sekali, siap. Okey, baliklah Rasulullah SAW. Lepas tu barulah Maisarah pun beritahu, betul, itulah angka sebenarnya. Dan Maisarah tidak pernah menipu Khadijah. Memang Khadijah tahu Maisarah ni seorang yang benar-benar jujur, ya. Rasulullah SAW bersetuju dengan permintaan Maisarah, dan ketika mereka mulai memasuki kota Makkah, hari sudah siang. Waktu itu Khadijah dan beberapa kawan wanitanya bernama Nufaisah binti Maniyah, ataupun disebut juga Nafisah binti Maniyah, sedang duduk di beranda. Dan Khadijah melihat Nabi Muhammad SAW yang menunggang unta sedang memasuki kota Makkah, dan dia juga melihat malaikat, ataupun Khadijah memang dia tak pernah sembah berhala. Sebab itulah dia melihat sesuatu tadi itu, dia memandang bahawasanya ada malaikat. Itu dia memang yakin dengan setiap pertolongan itu malaikat.
Sebab itulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 tahun kemudian berdepan dengan malaikat pun Nabi Muhammad masih ragu adakah malaikat ataupun syaitan. Tapi kata Khadijah, aku yakin itu malaikat, ya. Baik. Jadi Khadijah melihat dari beranda ni tadi, bila ketika Nabi SAW masuk ke Mekah unta, dia melihat malaikat yang melindungi Muhammad SAW daripada pancaran matahari. Jadi macam mana malaikat Khadijah nampak malaikat tu? Dia tak nampak malaikat itu, dia nampak sepertinya lembayung ataupun menutupi tadi tu di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Jadi peliklah, orang lain semua tak ditutup, sedangkan Nabi Muhammad SAW ditutup. Jadi itu yang Khadijah nampak. Jadi bila dicerita di sini, dia terus cerita itulah malaikat. Jadi kalaulah kita baca tanpa kita faham sebenar yang berlaku pada masa itu, sudah tentu kita kata macam mana Khadijah nampak malaikat pula, kan? Begitu. Jadi Khadijah memberitahu kawan-kawannya sehingga mereka turut keheranan. Betul, maknanya yang Khadijah nampak tu bukan dia seorang nampak, memang orang lain pun nampak bahawa atas kepala Nabi Muhammad SAW itu dilindungi daripada panas matahari itu tadi. Apa yang melindungi itu wallahu alam, ya. Khadijah menanyakan hal yang dilihat kepada Maisarah. Maisarah berkata, saya melihat pelindung itu ataupun malaikat itu semenjak kami keluar dari Syam, tak putus-putus. Maknanya memang dia dilindungi, dipayungi daripada panas matahari tadi. Dan Maisarah juga menceritakan kepada Khadijah perihal ucapan Rahib Nustur dan seseorang yang berselisih pendapat dengan baginda di pasar. Dipendekkan cerita, Khadijah mendapat untung yang sangat besar dan dia memberi upah yang berlipat kali ganda kepada Rasulullah SAW melebihi upah yang dijanjikan. Meskipun Khadijah wanita kaya yang terhormat, dia sangat penyayang dan tawaduk. Banyak pemuda dan hartawan Quraisy yang melamarnya, namun dia menolak. Khadijah malah memilih salah seorang pekerjanya yang bertugas menjualkan barang dagangannya. Kerendahan hati Khadijah sangat besar. Hal ini tampak jelas ketika dia mengutusi Nufaisah binti Maniyah untuk menanyakan kesediaan Muhammad mengahwininya setelah Muhammad pulang dari Syam dan membawa barang dagangannya. Nufaisah binti Maniyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, apa yang menghalangmu daripada berkahwin? Maka Rasulullah SAW menjawab, saya tidak memiliki harta. Dan Nufaisah binti Maniyah berkata, kalau semua keperluanmu dipenuhi dan kamu diminta mengahwini seorang wanita yang cantik, kaya, terhormat dan sepadan, mahukah kamu? Maka Rasulullah SAW dengan lurus menjawab, siapakah wanita itu? Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana saya dapat melakukannya? Maka katanya Nufaisah, serahkan semuanya kepada saya. Dan Rasulullah kemudian berkata, baiklah, atas dasar percayanya dia kepada Nufaisah ini tadi. Lalu Nufaisah binti Maniyah menemui Khadijah dan menceritakan semuanya. Dan setelah itu Khadijah mengutus orang kepada baginda untuk memberitahu waktu perkahwinan tersebut. Jadi cerita ni agak ringkas. Sebenarnya ceritanya ialah Nufaisah ni pergi beritahu Abu Talib supaya masuk meminang Khadijah. Bukannya kata pergi-pergi dia terus meminang. Itu drama Melayu. Dalam drama kan, dikononnya nak cerita drama Islamik, wanita meminang lelaki, tapi tidak begitu gambarannya, ya. Khadijah bukan pergi serah diri saja, saya melamar kamu wahai Muhammad, tidak. Sebaliknya dia hantar Nufaisah pergi beritahu, tanya pandangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nufaisah dia pergi ke Abu Talib. Abu Talib mendapat perkhabaran itu lalu meminang Khadijah. Itu cara dia, ya. Jadi sebenarnya kok mana pun kalau nak ikutkan sunnah, perkahwinan sunnah betul, ya, adalah dengan cara lelaki meminang wanita kok mana pun, bukannya wanita meminang lelaki. Itu jalinan sirah yang berlaku, ya. Baik.
Setelah itu Khadijah mengutus seorang kepada baginda untuk memberitahu waktu perkahwinan tersebut, dan dia juga mengutus orang untuk memberitahu bapa saudaranya Amr bin Asad untuk menikahkannya. Amr bin Asad ini bapa saudara Khadijah yang menikahkan Khadijah dengan Rasulullah SAW. Pada majlis perkawinan itu Amr bin Asad berkata, wanita ini tidak akan mengecewakan pengantin lelaki. Dan waktu itu Rasulullah SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun mengikut pandangan yang masyhur, dan Khadijah lahir 15 tahun sebelum peristiwa serangan tentera bergajah. Jadi disitulah riwayat mengatakan umur Khadijah ni 40. Kenapa? Sebab ketika serangan tentera bergajah tu kan tahun Nabi Muhammad lahir kan. Jadi Khadijah pula sudah berusia 15 tahun mengikut riwayat. Khadijah sangat sabar mengarungi kehidupan bersama Rasulullah SAW, dan kesabarannya ini juga adalah kerendahan hatinya. Sewaktu di Makkah, Rasulullah SAW dimusuhi oleh orang-orang Quraisy kerana baginda menyebarkan ajaran yang dianggap sesat oleh kaumnya. Antara orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW adalah Bani Umayyah dan Bani Makhzum. Bani Umayyah, Bani lahirnya siapa? Utsman bin Affan, Abu Sufyan, juga Abu Jahal dan juga Umar ibn Khattab. Itu semua tu daripada Bani Umar ibn Khattab dengan dengan Abu Jahal, dia bersepupu, dia bukan dari Bani Umayyah, dia dari Bani Makhzum. Dan Khadijah juga daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum terkenal sebagai businessman, ya. Antara yang lahir daripada Bani Makhzum adalah Abdurrahman bin Auf. Itu kita kena tahu juga dia punya jalinan bani-bani ni tadi, ya. Baik. Ummu Jamil binti Harb, iaitu isteri kepada Abu Lahab, ya. Isteri kepada Abu Lahab, adik-beradik dengan Abu Sufyan bin Harb pula. Dia join kat tu pula. Jadi Ummu Jamil dari Bani Umayyah, adik-beradik dengan Abu Sufyan, memang orang Bani Umayyah. Adalah wanita yang sangat benci kepada baginda. Dia selalu mendorong suaminya Abu Lahab supaya menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang mengancam Abu Lahab dan isterinya dengan ancaman neraka. Ada Abi Lahab yang wattab itu, ya, surah Allah SWT, itulah orang panggil surah Tabatiada itulah, kan. Jadi turunnya surah itu setelah Abu Lahab tampar Nabi SAW ketika Nabi mula-mula nak berdakwah secara berdepan dengan orang-orang Quraisy ni tadi, ya. Kenapa nama Abu Jahal tak disebut dalam Quran, ya? Walhal Abu Jahal dengan Abu Lahab ni, Abu Jahal yang paling banyak berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian besar ayat Al-Quran tentang akidah itu menjawab pelecehan Abu Jahal, kan. Abu Lahab ini pula bodoh, sebenarnya jenis orang bodoh, jenis orang tak ada apa pun, dia samsing tanpa anak saudara sendiri je, kan. Tapi kenapa Abu Lahab tu disebut, Abu Lahab tu gelaran, nama sebenarnya adalah Abdul Uzza, nama sebenarnya, ya. Abdul Uzza. Jadi tuan-tuan, kenapa Abu Lahab disebut Al-Quran? Sebab Abu Lahab ni memang timing dia tu memang timing yang sepatut dia kena. Sebab baru Nabi nak berdakwah secara terbuka, baru sebut beberapa patah perkataan saja, iaitu supaya meninggalkan penyembahan berhala. Abu Lahab ni terus panjat Bukit Sofa. Bukit Sofa ni dia macam ni, tuan-tuan. Bukit Sofa ni dia macam speech corner kepada orang-orang Quraisy pada masa tu. Jadi di kiri Kaabah, di kanan pasar. Di kiri Kaabah, di kanan pasar. Jadi di tengah-tengah ni masyarakat hidup, pergi mari, pusing mari kat situlah. Itulah Bukit Sofa pada masa itu. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW dia memanggil orang berkumpul di Bukit Sofa, dan dia buat sedikit jamuan di Bukit Sofa dia tadi supaya orang datang. Ini first dakwah secara terbuka tu tadi. Jadi baru nak cerita supaya tinggalkan berhala, dan time tu Abu Lahab sudah malukan Nabi dengan panjat Bukit Sofa, pergi tampar Nabi daripada ramai. Kononnya hero lah dia. Hero nak menyelamatkan akidah orang Mekah lah kononnya. Walhal dialah sebenarnya yang terawal menyesatkan
orang-orang Mekah tu sendiri, ya. Dan Abu Lahab ni pula sifat dia memang kontra dengan Nabi tu terbuka. Ya, dan dia ni pula orang sedarah sedaging dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika musim haji sebagai contohnya, dia sanggup mengikori belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bergerak dari kemah ke kemah ni sekarang dah musim haji, ya. Musim haji ni tuan-tuan yang pernah pergi haji tahulah macam mana sibuknya Mekah ni tadi, bagaimana rapatnya manusia ni, ramainya manusia ni. Ketika inilah Nabi Muhammad SAW menggunakan kesempatan untuk menyampaikan dakwah. Jadi tapi bila dia nampaknya Nabi berdakwah dari khemah ke khemah, dia pergi dah belakang Nabi. Jangan dengar orang ni gila, orang ni gini, orang ni gitu dan sebagainya. Munasabah ke bagi seorang bapa saudara buat perangai macam tu. Sebab itulah Abu Lahab ini namanya disebut dalam Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab itu, ya, celakalah tangan Abu Lahab, sebab dialah tangan yang pertama yang menghalang Islam ni, menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW, ya. Sedangkan Abu Jahal ni dia jenis baling batu sembunyi tangan, tuan-tuan. Dia jenis baling batu sembunyi tangan. Tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, siapa yang mengumpulkan orang untuk mendengar kisah Isra Mi'raj itu, ya. Kaedahnya dia ni penganjur ceramah Isra Mi'raj yang pertama. Abu Jahal ni kan. Dan dia ni pula orang bijak yang suka orang bijak jahat lah, bukan bijak baik kan. Kita bercakap je, dia tahu dah tak mana dia nak bidah balik. Dia ambil satu perkataan tu, itu dia bidah. Ini perangai Abu Jahal. Bahkan punya banyak dalam Quran itu, khasnya ayat-ayat pasal akidah yang sebenarnya menjawab perlecehan Abu Jahal tu tadi. Itulah dia tuan-tuan, ya. Sebabnya kenapa Abu Lahab tu nama yang disebut dalam Al-Quran. Banyak sebab lah, antaranya kerana dia orang pertama menghalang dakwah ni. Baik, Abu Lahab Ummu Jamil juga menyuruh dua anaknya menceraikan dua puteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, yang telah menjadi isteri mereka. Ketika anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah naik umur belasan tahun, sekitar 11-12 tahun, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, Abu Lahab dah cuk dah. Kita jangan duduk besan dengan orang lain, kita besan dulu, masa sayang ni kan. Jadi Ruqayyah untuk Utbah bin Abu Lahab, dan juga Ummu Kulsum untuk Utaibah bin Abu Lahab. Dua beradik besan dua-dua, kemah sungguh keadaannya kan. Tapi bila dia benci dah sangat kepada Nabi Muhammad SAW ini, atas desakan Ummu Jamil, kamu ceraikan isteri-isteri kamu ini dan suruh dia balik. Itu satu penghinaan, budaya penghinaan di dalam masyarakat Quraisy pada masa itu. Sebab itulah ayat pasal penceraian dia sebut macam mana? Kalau dah cerai itu, hantarlah isterimu balik ke rumah ibu bapanya dengan hormat. Bukannya kata baliklah sendiri. Masalahnya yang menceraikan itu menumpang di rumah isterinya, nak suruh balik apa? Kamu dah berambus keluar kan? Kan? Tapi budayanya begitu. Maknanya budayanya kalau dah cerai, biarlah hantar balik. Cerai pula dalam keadaan isteri masih suci kan. Dan bukan saja masih suci tu, masih suci maknanya bukan haid lah maksudnya, ya. Dan juga cerai pula dalam keadaan suci, bukannya berhadas. Ini isteri dalam tandas, dia laung keluar contohnya lah kan. Jadi tuan-tuan, kenapa disusun dengan sedemikian rupa masalah penceraian? Sebab inilah antara kisah yang berlaku nak menghina Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu juga darah daging mereka, lalu diceraikan dua anak Nabi SAW ini dan dihalau balik begitu sahaja. Jadi terasa tekanan itu kepada jiwa Nabi Muhammad SAW dan juga Khadijah. Menghadapi keadaan seperti ini, Khadijah tetap tabah dan sabar, selalu mengharap pertolongan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua ahli keluarga Abdul Muttalib dipulaukan oleh kaum kafir Quraisy, Khadijah memilih untuk berlapar dan menghadapi kesulitan bersama Bani Abdul Muttalib dan suaminya Rasulullah SAW. Ketika pemulauan selama 3 tahun di kota Mekah pada masa itu, ya,
tuan-tuan, dia isytiharkan bahawa kami tak pulaukan Khadijah. Kami hanya pulaukan Bani Hashim kerana mempertahankan Nabi Muhammad SAW, dan juga kami memulaukan orang-orang yang telah bersama dengan agama Muhammad SAW itu tadi. Jadi Khadijah kami tak pulau. Ini psikologi yang memang tahap tinggi punya tekanan psikologi kan. Namun Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha tetap tidak berganjak dan menyokong suaminya. Rasulullah SAW ini menunjukkan kerendahan hatinya dan juga keikhlasannya, dan dia banyak berkorban baik jiwa maupun harta. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepadanya. Untuk makluman tuan-tuan juga, akibat daripada pemulauan selama 3 tahun tersebut, maka habis harta benda Khadijah dibelanjakan untuk membeli makanan kepada orang-orang Quraisy ini, orang-orang Bani Hashim yang telah dipulaukan di daerah mereka sendiri. Dan sebaik saja 3 tahun dipulaukan, maka habislah harta Khadijah. Dia beli makanan ni tadi, kalau sampai tak apalah, ni tak sampai tuan-tuan ya. Tidak sampai. Itu yang mereka sabotaj betul-betul harta Khadijah secara halus, dan menyebabkan akhirnya apabila selamat mereka daripada pemulauan tersebut, harta Khadijah pun habis selai sepinggang lah, tinggal mereka suami isteri itu tadi. Bahkan tuan-tuan, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ini menyebut di akhir hayatnya, jika sekira aku dah tak ada benda dah nak tinggal untukmu wahai suamiku, jika sekiranya selepas aku mati ni rambutku, kulitku, tulang-tulangku masih berharga, kamu jual lah. Jual untuk apa? Untuk meneruskan dakwah. Ini kata-kata yang Rasulullah SAW tidak dapat lupakan di saat-saat akhir hayat Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Demikianlah contoh tawaduk keluarga Rasulullah SAW selain daripada tawaduk baginda sendiri. Dan kita akan lihat lagi beberapa isteri baginda dan juga anak baginda yang menjadi contoh bagaimana kehidupan tawaduk ni tadi diamalkan dalam kehidupan mereka dan menjadi contoh untuk kita. Wallahu alam, yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahu azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.